Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Irdina Hanis binti Zahari. Nombor matrik saya DB200186. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan berkaitan dengan projek berkumpulan iaitu Google Classroom di mana tajuk kami adalah bab 5 visual bukan tayangan dan penggunaan model ADI. Saya akan menerangkan untuk bahagian objektif bagi projek berkumpulan ini. Untuk objektif projek Google Classroom ini, kami dapat mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan Google Classroom sebagai alat digital menerusi e-pembelajaran. Selain itu, kami juga dapat menilai pelajar yang dapat menerima aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Seterusnya, kami juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan dengan pembangunan aktiviti pembelajaran yang menggunakan Google Classroom. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan alat dan perisian bagi projek Google Classroom. Untuk alat dan perisian yang digunakan sepanjang projek Google Classroom dijalankan adalah kami menggunakan perisian Canva, perisian Creo dan juga perisian Jamboard. Perisian ataupun alat ini digunakan sebagai slide pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam Google Classroom. Seterusnya, Google Classroom ini merupakan satu platform yang digunakan oleh guru bagi menjalankan proses PDP. Yang pertama, guru boleh menguruskan dan menyediakan kelas. Yang kedua, pelajar boleh menggunakan perkhidmatan Google Classroom bagi mengakses dan menggunakan bahan pembelajaran di dalam Google Classroom tersebut. Okey, yang seterusnya, penggunaan komputer ataupun laptop dalam menggunakan Google Classroom. Iaitu pelajar boleh menggunakan laptop atau komputer bagi mengakses masuk kepada akaun Google Classroom. Yang kedua, pelajar dapat mengakses slide pembelajaran yang telah disediakan oleh guru di dalam Google Classroom. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan Google Classroom. Pengenalan secara keseluruhan untuk projek Google Classroom ini adalah yang pertama, Google Classroom adalah alat perisian untuk kegunaan pembelajaran, campuran ataupun blended learning berasaskan sekolah. Yang kedua, Google Classroom merupakan perkhidmatan web percuma yang telah dibangunkan oleh Google untuk kegunaan sekolah. Seperti sekarang, kita tengah menghadapi musim pandemik COVID-19. Jadi, dengan adanya platform Google Classroom ini dapat membantu guru-guru di luar sana untuk menjalankan PDP secara atas talian. Seterusnya, Google Classroom juga menggabungkan penciptaan dan pengedaran tugas dengan Google Drive, menulis dengan Google Docs, Sheets dan Slide serta komunikasi dengan Gmail serta penjadualan dengan Google Calendar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah keputusan langkah kerja model ADI. Yang pertama ialah analisis. Analisis bertujuan untuk mengenal pasti objektif sesuatu perisian kursus yang diperkenalkan kepada pelajar. Perisian kursus pendidikan yang dibekalkan ke sekolah sebagai bahan bantu mengajar ialah untuk membantu guru dalam mempelbagaikan gaya dan teknik pengajaran. Seterusnya, proses analisis diperlukan dalam model ADI bagi menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Analisis yang pertama ialah analisis terhadap pengguna. Analisis terhadap pengguna perisian kursus itu. Tujuannya ialah untuk sebagai menguji kebolehan pelajar dinilai sebelum perisian kursus digunakan. Ianya merangkumi bagaimana guru mengenal pasti ciri-ciri pelajar sama ada di segi umur, status, sikap dan tahap pemikiran pelajar itu. Jadi, guru perlu menilai tahap pelajar mereka sebelum mereka membangunkan sesuatu perisian untuk digunakan di dalam gaya pembelajaran. Contohnya,
Contohnya, guru ingin menjalankan aktiviti pembelajaran menggunakan Google Classroom, jadi guru perlu menilai pengguna, iaitu menilai pelajar mereka. Hasil analisis terhadap pengguna mendapati bahawa penggunaan Google Classroom akan menimbulkan masalah, iaitu bagi sesetengah pelajar yang berada di tahap yang rendah, kerana kebanyakan pelajar tersebut mereka tidak mahir menggunakan teknologi kerana mereka kurang pendedahan daripada awal mengenai teknologi. Jadi pelajar hanya dapat menggunakan ataupun mengakses Google Classroom dengan hanya pemantauan ataupun pengawasan orang dewasa. Seterusnya ialah analisis terhadap persekitaran pembelajaran. Okey, fasa ini bagi memastikan sesi PDP berjalan dengan lancar untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Seterusnya, melalui analisis ini, guru dapat mengenal pasti jenis-jenis halangan pembelajaran yang wujud. Contohnya, penggunaan perisian Google Classroom memerlukan pengaksesan internet yang baik. Jadi, seseorang pengajar harus peka terhadap persekitaran ataupun suasana pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang pelajar itu. Tujuannya ialah supaya pelajar tidak berasa terbeban dan putus asa untuk belajar. Hasil analisis yang dilakukan terhadap persekitaran pembelajaran ialah masalah yang akan dihadapi oleh sesetengah pelajar ialah terdapat pelajar yang tidak mempunyai persekitaran pembelajaran yang selesa ataupun suasana pembelajaran yang sesuai di rumah. Pelajar tidak dapat mengakses laman web Google Classroom kerana masalah internet yang tidak stabil di rumah ataupun di kawasan tempat tinggal. Seterusnya iaitu dari segi suasana bising ataupun persekitaran di rumah pelajar yang bising, sama ada dengan kehadiran adik-adik ataupun sebagainya. Analisis yang seterusnya ialah analisis terhadap matlamat pengajaran. Analisis ini bertujuan sebagai salah satu penyediaan awal daripada guru kepada pelajar, kerana proses ini untuk menentukan bentuk dan cara penyampaian PDP berlangsung. Ia untuk matlamat pengajaran ataupun analisis matlamat pengajaran perlu dijalankan oleh guru. Guru perlu menjalankan PDP dengan lancar mengikut objektif dan untuk mencapai matlamat apa. Jadi guru harus menyelesaikan objektif yang selari dengan latar belakang pelajar. Sama juga seperti masalah yang dihadapi masalah yang dikenapasti melalui analisis terhadap matlamat pengajaran ialah analisis ini mendapati bahawa terdapat sesetengah guru dia memandang ringan terhadap matlamat pengajaran. Jadi guru tidak menetapkan ataupun tidak bersungguh-sungguh menetapkan dan melakukan apa untuk mencapai matlamat pengajaran. Seterusnya, guru tidak melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pelajar sama ada dari segi umur, tahap pemikiran dan juga banyak lagi yang perlu dipikirkan ataupun yang perlu guru tekankan untuk mencapai matlamat sebelum pengajaran. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan matlamat dan objektif pengajaran tidak akan dicapai. Okey, kita pergi kepada fasa reka bentuk dan pembangunan. Okey, fasa reka bentuk adalah proses memindahkan maklumat daripada fasa analisis kepada satu lakaran fizikal, di mana ini digunakan semasa proses pembinaan. Okey, fasa reka bentuk ini menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupa bentuk, struktur, pendekatan teori dan teknologi yang digunakan.
Okey, pembangunan merupakan proses pembentukan objektif yang khusus untuk pengajaran, pembinaan item di mana dia bertujuan untuk menguji dan pemilihan strategi pengajaran. Fasa ini penting untuk merancang strategi dalam pembangunan pengajaran serta mengkaji cara bagaimana untuk mencapai matlamat pengajaran. Okey, lampiran di sebelah menunjukkan lampiran akaun yang bernama Brilliant Teachers. Okey, akaun ini kami ciptakan untuk mengkhususkan akaun ini hanyalah untuk mengajar dan tidak mencampur adukkan akaun lain dengan akaun peribadi. Okey, memandangkan kami mempunyai 5 orang ahli kumpulan, kami menciptakan akaun ini bagi memudahkan kami untuk menjalankan projek di mana kesemua ahli kumpulan kami boleh mengakses dan melogin akaun Brilliant Teachers. Jadi ia akan melancarkan proses kami untuk menjalankan tugasan projek ini. Okey, lampiran di sebelah menunjukkan lampiran halaman muka hadapan untuk akaun Google Classroom. Okey, di mana kami telah menciptakan Google Classroom untuk sesi pengajaran di mana sesuai dengan fasa pembangunan di mana ia melibatkan proses pembangunan atau menghasilkan perisian dengan menggunakan aplikasi multimedia dan alat pengarangan. Di mana kami telah menggunakan akaun Google Classroom sebagai alat aplikasi multimedia kami untuk mengajar. Okey, kami telah mencipta kelas di Google Classroom yang bernama kelas BBD Grup 3 Semester 1 2021. Di dalam akaun Google Classroom ini juga ia telah menyediakan kelas kod. Okey, kelas kod ini berfungsi sebagai kata kunci kepada pelajar untuk join ke kelas kami. So, di mana kami sebagai tenaga pengajar perlu berkongsi kelas kod kepada student untuk mereka join ke kelas kami. Okey, lampiran sebelah menunjukkan tentang topik 5, visual bukan tayangan. Okey, di dalam Google Classroom kami telah meletakkan atau berkongsi tentang nota-nota berkaitan tentang topik 5. Okey, di mana nota ini kami telah menggunakan aplikasi yang telah kami pelajari dalam kelas teknologi, iaitu Powtoon, Jamboard, PowerPoint dan Trello. Okey. Kenapa kami menggunakan platform yang berbeza? Kerana kami ingin menarik minat pelajar untuk membaca nota yang kami sediakan. Okey, nota yang menarik dapat menyebabkan pelajar itu mudah memahami dan seronok dengan topik yang mereka pelajari itu. Okey, lampiran di sebelah menunjukkan tentang 2 kuis di mana kami telah menyediakan 2 kuis kepada para pelajar. Kami telah menggunakan kuis daripada platform Quizizz dan Google Form. Okey. Kenapa kami meletakkan kuis kepada pelajar? Ia bertujuan untuk memastikan ataupun mengetahui tahap kefahaman para pelajar itu sendiri tentang topik 5 yang telah kami sediakan nota dan yang telah mereka pelajari. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Misman, pedoman metrik di B200163. Hari ini saya akan membicarakan tentang pelaksanaan dan penilaian
dalam projek kami iaitu projek Google Classroom. Jadi apabila proses reka bentuk dan pembangunan sudah siap dan lengkap, selepas itu apa pula yang kita kena buat? Mestilah kita akan laksanakannya, betul tak? Okey, fasa pelaksanaan merujuk kepada penyampaian pengajaran yang sebenar sama ada berasaskan bilik darjah atau menggunakan teknologi terkini. Tujuan fasa ini adalah untuk mengenal pasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku. Fasa ini dilakukan setelah sistem telah diuji secara teknikal untuk memastikan semua link berfungsi dengan baik dan telah sedia untuk digunakan pakai oleh pelajar. Pembaikan akan dilakukan sekiranya berlaku kesilapan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada pelajar untuk digunakan. Fasa ini menggalakkan pemahaman pelajar tentang bahan, membantu pelajar untuk mencapai hasil pembelajaran dan memindahkan pengetahuan atau pengalaman pelajar daripada hasil pembelajaran kepada situasi sebenar atau alam pekerjaan. Gambar ini menunjukkan bilangan pelibatan dalam Google Classroom. Seterusnya, proses penilaian adalah satu fasa di mana bahan yang telah disediakan di dalam Google Classroom. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajar, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Berikut adalah aktiviti yang kami lakukan dalam fasa penilaian, iaitu menggunakan penilaian secara formatif. Kami membuat penilaian secara penilaian formatif dengan menggunakan ujian berbentuk kuis bagi menilai tahap kemampuan dan kefahaman pelajar dalam topik visual bukan tayangan. Penilaian secara formatif dijalankan secara berterusan sepanjang semester untuk setiap topik yang disediakan bagi menilai keberkesanan setiap topik dalam modul tersebut. Di sini, penambahbaikan akan dilakukan untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan berkesan. Kami juga menjalankan fasa penilaian ini melalui maklum balas pelajar. Kami melaksanakan maklum balas pelajar menggunakan platform Google Form. Melalui maklum balas yang diperolehi, ia akan digunakan untuk menambah baik perancangan pengajaran untuk sesuatu topik. Hasil daripada maklum balas pelajar menunjukkan mereka sangat seronok apabila mempelajari topik visual bukan tayangan yang dihasilkan oleh kami. Hal ini demikian kerana topik ini merupakan topik yang menarik untuk dipelajari dan diminati oleh pelajar kerana ia melibatkan cara penyampaian yang boleh disampaikan tanpa menggunakan teknologi. Seterusnya, kesemua pelajar yang merespon dapat memahami topik-topik yang dibincangkan dengan mudah kerana bahan mengajar dan platform yang digunakan membantu pelajar menguasai topik dengan baik dan menarik minat pelajar dengan menggunakan aplikasi seperti Canva, Powtoon, Jamboard, Trello dan juga PowerPoint. Hasil maklum balas pelajar menunjukkan mereka dapat memilih visual bukan tayangan yang tepat untuk sesi pengajaran yang bakal mereka tempuh. Seorang guru perlu bijak memilih kaedah dan rancangan pengajaran yang bakal dilakukan supaya hasil dan objektif pembelajaran tercapai tanpa ada kesilapan. Seterusnya, kesemua pelajar kami dapat membezakan visual bukan tayangan 2D dan 3D dengan tepat. Hal ini menunjukkan mereka sudah berjaya menguasai topik visual bukan tayangan dengan bagus dengan bantuan guru dan bahan bantu mengajar yang berinformasi menarik. Hasil maklum balas daripada pelajar menunjukkan mereka dapat menggunakan visual bukan tayangan dengan berkesan. Ini bermaksud mereka dapat mengaplikasikan topik ini dalam kehidupan mereka lebih-lebih lagi ketika sesi pengajaran dan pembelajaran yang bakal mereka lalui.
Semua pelajar yang memberi maklum balas sangat setuju bahawa guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan mengikut perancangan kuliah yang telah ditetapkan. Rancangan pengajaran sangat penting untuk menentukan isi kandungan yang cukup dan sesuai untuk disampaikan dalam masa yang diperlukan. Ia juga penting dalam merancang penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai. Semua pelajar yang memberi maklum balas sangat bersetuju dengan kenyataan bahawa guru menggunakan pelbagai kaedah penyampaian dan pentaksiran untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah penyampaian dan pentaksiran yang digunakan oleh kami adalah dengan menggunakan teknologi dan aplikasi terkini supaya pelajar lebih fokus dan seronok. Sebagai contoh, kami menggunakan aplikasi Quizizz untuk membuat pentaksiran dan kami dapati pelajar berasa seronok untuk menjawab serta bermain dengan aplikasi ini. Seterusnya, semua pelajar yang terlibat sangat setuju ABBBM yang disediakan oleh guru sangat menarik kerana kami menggunakan kreativiti kami dalam penghasilan nota pembentangan yang menarik dan berinformasi. Hal ini dapat merangsang sifat ingin belajar pelajar dalam mempelajari sesuatu ilmu baru. Seterusnya, semua pelajar yang memberi maklum balas sangat bersetuju akan penggunaan ABBM yang digunakan amat sesuai untuk disembahkan kepada pelajar. Hal ini demikian kerana bahan bantu mengajar yang digunakan menepati matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran dan mengandungi isi kandungan yang tepat dan berkait rapat dengan topik yang diajar. Akhir sekali, semua pelajar yang memberi maklum balas amat setuju dengan kenyataan bahawa penggunaan ABBM yang digunakan amat membantu pelajar untuk lebih memahami topik yang mereka pelajari. ABBM yang berkesan bukan hanya terletak pada gambar dan warna-warna yang menarik, tetapi informasi yang ingin disampaikan haruslah mudah difahami dengan menggunakan kata-kata yang lazim diguna pakai. Hal ini dapat membantu guru untuk menjalankan aktiviti pengajaran dengan lebih berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira Najihah binti Zulkifli, nombor matriks DB200161. Saya akan membentangkan tentang perbincangan iaitu Google Classroom. Dalam perbincangan, 5 asas penting dalam model AD dan dikaitkan model-model reka bentuk pengajaran iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Gabungan dua aspek iaitu model AD dan platform atas talian iaitu Google Classroom. Analisis yang diperolehi terhadap platform Google Classroom ialah terdapat beberapa isu yang terlibat semasa melakukan analisis platform ini. Analisis diperolehi adalah Google Classroom mempunyai template yang agak membosankan dan tidak menarik minat pelajar untuk melayari secara kerap. Model pengajaran AD adalah salah satu asas kepada reka bentuk pengajaran. Model AD memberi kesan positif dan 36 idea dalam menghasilkan alat bahan bantu mengajar ABBM ini. Seterusnya adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pembinaan dasar sebuah platform pembelajaran atas talian memerlukan pengetahuan yang mendalam dalam bidang algoritma. Platform yang didirikan haruslah mempunyai pusat data yang sangat besar bagi menjamin kelancaran server yang akan memudahkan pengguna. Pembinaan platform seperti Google Classroom dapat dimanfaatkan bukan sahaja kepada pelajar, malah turut kepada tenaga pengajar. Yang mana Google sendiri telah membangunkan aplikasi Google Classroom untuk institusi pendidikan di seluruh dunia. Pelbagai konsep yang telah dinaik taraf dan ditambah baik oleh Google Classroom untuk memudahkan sesi PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran. Bahan pengajaran yang diedarkan boleh dimuat turun oleh pelajar bagi menjimatkan penggunaan data supaya pelajar boleh berulang kali membuka bahan pengajaran. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.